Salam sejahtera, saya Chua Bunzi, wakil daripada kumpulan kami akan membuat pembentangan iaitu SADN 1033 Kenegaraan Malaysia yang bertajuk Etnik dan Kaum di Malaysia. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Azwan bin Abbas, Muhammad Hakim Hamzi bin Muhammad Yusuf dan saya. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kedazan. Menurut Muhammad Falahuddin, setiap kaum mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Prinsip kemasmukan dalam masyarakat perlu ditanam dalam diri setiap individu sejak dari kecil lagi, dan penduduk Malaysia dalam keadaan suasana harmoni walaupun wujud pelbagai budaya. Ciri-ciri budaya kaum Melayu iaitu menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Pakaian yang digunakan oleh kaum wanita adalah baju kurung teluk belaga, baju kurung cekak busang dan baju kurung moden. Bagi kaum lelaki pula, baju Melayu teluk belaga, baju Melayu cekak busang. Dari aspek kelahiran, adat melenggang perut dilakukan. Bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah telinganya, manakala bayi perempuan akan dikamatkan. Adat bersunat juga dilakukan. Dalam adat perkahwinan adalah adat merisik dilakukan. Pihak keluarga lelaki menetapkan hari menghantar satu rombongan peminangan. Majlis pertunangan dilangsungkan. Bagi majlis perkahwinan, persiapan mendirikan kemah tetamu, menyiapkan pelamin serta menyediakan bunga telur dibuat. Adat kematian memberitahu kepada Tok Imam, mayat diletakkan di ruang tengah rumah serta ditutup dari kepala hingga ke kaki dengan sehelai kain. Semasa kebumian, kepala mayat akan disandar dengan tanah yang telah dikepal, dan selepas diazankan di telinganya, barulah keranda akan ditutup dan tanah ditimbas. 2 batang batu nisan tertulis nama, tarikh lahir dan juga tarikh kematian. Upacara membaca doa akan dijalankan oleh Tok Imam dan air akan disiram di atas kubur si mati. Ciri-ciri budaya kaum Cina iaitu menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Sebelum menjelang Tahun Baru Cina, gotong royong membersihkan rumah akan dilakukan. Hutang piutang akan dikutip dan akan dibayar. Rumah dihiasi dengan potongan kertas yang ditulis pepatah mengucapkan kebahagiaan dan kemakmuran dalam bahasa Cina. Pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah ibu bapa untuk upacara makan besar. Mercun dan bunga api akan dibakar tepat detik tengah malam. Menyambut perayaan Tahun Baru Cina semasa memakai sangfu dan congsang diraihkan dengan jamuan isang dan kuih bakul. Orang yang belum berkahwin akan diterima ampau oleh pasangan suami isteri atau orang tua. Perarakan tarian naga dan singa akan dipersembahkan. Menyambut perayaan Tahun Baru Cina, hari terakhir akan menyambut perayaan Cap Gomeh selepas 15 hari Tahun Baru Cina. Adat perkahwinan, adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang diingini. Hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina. Khidmat tukang tilik digunakan untuk menetapkan tarikh perkahwinan berpandukan kepada sebuah buku iaitu Tongsu. Adat pelarakan perkahwinan dari rumah pengantin perempuan bergerak ke rumah pengantin lelaki. Pasangan memberi penghormatan kepada syurga dan bumi, ibu bapa pengantin lelaki serta antara satu sama lain, dan mengadakan jamuan perkahwinan. Adat kelahiran. Upacara bulan penuh akan diadakan setelah sebulan kelahiran anak itu. Manakala adat kematian, setiap ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai dikehendaki menangis atau meratapi pemergian si mati. Semasa mengiringi mayat dari rumah ke kawasan perkuburan, pelbagai jenis lagu akan mengiringinya. Pakaian ahli keluarga si mati adalah seperti jubah hitam yang lengkap dengan topi.
Menyambut perayaan Hari Deepavali atau Thaipungga, perayaan menua yang diraihkan mengikut kalender Hindu. Pakaian tradisional Patavadai, pakaian budak perempuan antara umur 3 hingga 12 tahun. Pavadai, kaum perempuan antara 13 hingga ke 18 tahun. Sari untuk kaum perempuan, dhoti untuk kaum lelaki. Daripada aspek perkahwinan, upacara nicayam, wakil lelaki membawa barangan untuk diberi kepada wakil perempuan. Menukar sirih pinang yang dinamakan tambulan ma'aruhal. Pengantin lelaki mengikat tali pada leher pengantin perempuan dan meletakkan pohu pada dahi pengantin perempuan. Aspek kelahiran, adat balakapu melindungi bayi dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. Manakala aspek kematian mempercayai konsep kelahiran semula. Tali bagatul, upacara menanggalkan tali semasa berlakunya sesebuah kematian dalam sesebuah keluarga. Ciri-ciri kaum Iban, kediaman, rumah panjang ataupun rumah pancai. Perayaan disambut hari gawai, tarian ngajat akan dipersembahkan. Perkahwinan, kain, ragak, pedang, hasil kraftangan dan barang kemas diberi kepada pihak perempuan. Pihak perempuan akan membuat persiapan seperti memburu binatang untuk dijadikan lauk kepada tetamu. Kepercayaan, menyediakan makanan dan arak kepada dewa kekayaan sebagai tanda kesyukuran hasil tuaian yang baik. Mewujudkan seorang Tuhan iaitu bingsi petara yang dipercayai mencipta dunia dan alam semesta. Percaya ilmu firasat. Kematian, mayat dibersihkan dengan air sabun yang diperbuat daripada kulit buah langsir. Para tetamu akan hadir dan membawa hadiah. Pada pukul 6 petang, tukang sabak menyanyi lagu mendayu dan perlahan. Pada pukul 5.30 pagi, keranda dibawa ke kawasan perkuburan. Setelah sampai di kubur, seseekor ayam akan disembelih dan darahnya dilumurkan ke dalam tanah untuk digali. Manakala aspek kelahiran, bayi yang baru dilahirkan akan dimasukkan garam ke dalam mulutnya. Ibu akan melalui proses berdiam unggun api selama 41 hari dan 41 malam. Ciri-ciri kaum Kedazan, kepercayaan, anisme dan alam semula jadi dan kini Kristian. Perayaan yang disambut adalah pesta keamatan dan tarian sumazau akan dipersembahkan. Dari aspek perkahwinan, risikan dilakukan pada malam itu. Salah seorang daripada suami isteri akan mendapat mimpi. Majlis perkahwinan, upacara menukar gumpulan nasib dan tarian sumazau. Kelahiran, si suami tidak dibenarkan berada jauh dari rumah ketika isteri berpantang. Adat memberi nama anak dilakukan setelah bayi itu berumur 8 hari. Kematian, mempercayai adat memberitahu semua penduduk tentang kematian, berjaga-jaga. Mayat disimpan di rumah 3 hingga 7 hari dan saudara mara dan sahabat handai perlu menangis sekuat hati sebagai tunjuk simpati terhadap si mati. Kelahiran, si suami tidak dibenarkan berada jauh dari rumah ketika si isteri berpantang. Adat memberi nama anak dilakukan setelah bayi itu berumur 8 hari. Kematian, mempercayai adat memberitahu untuk semua penduduk kampung tentang kematian, berjaga-jaga. Mayat disimpan di rumah 3 hingga 7 hari dan saudara mara dan sahabat handai perlu menangis sekuat hati sebagai menunjukkan simpati terhadap si mati. Secara kesimpulan, rakyat bertanggungjawab mengenali dan mempelajari mengenai kepelbagaian budaya di Malaysia.
memahami serta menerima kepelbagaian budaya ini secara hati yang terbuka dan kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia, sama ada dari segi kesenian, muzik, ada resam, kepercayaan, bahasa, haruslah dikekalkan.